warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sambung lagi berkenaan dengan tazkirah khas siri yang ke-4, sempena dengan kempen ataupun perintah duduk di rumah, stay at home. Sempena juga dengan kita sedang berada di dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Baik, tazkirah khas siri yang keempat ini kita nak bincangkan berkenaan dengan mencegah COVID itu adalah suatu kewajipan. Dia bukan lagi satu pilihan, tapi adalah sebagaimana yang kita tahu adalah satu kewajipan. Kerana apa? Apatah lagi semalam kita mendapat satu lagi berita sedih apabila dilaporkan dan direkodkan seorang lagi kematian, yang menjadikan Malaysia telah mencatat rekod 3 kematian berkenaan dengan wabak COVID-19, coronavirus. Jadi asasnya Islam melarang kita untuk melakukan apa sahaja perkara yang boleh memudaratkan diri kita dan juga diri orang lain. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu membunuh anak kamu kerana bimbang akan kepapaan, sedangkan kami yang memberikan rezeki. Kita tak boleh memudaratkan orang lain. Sebab itu bila kita diperintahkan untuk kawalan pergerakan, duduk di rumah, tidak keluar melainkan perkara yang mustahak, kita tidak mengadakan sebarang himpunan, dan untuk mengelakkan daripada berlakunya medium penularan wabak secara lebih cepat, maka itu adalah satu perkara kewajipan. Dan kita bukan sekadar tak boleh memudaratkan orang lain, bahkan memudaratkan diri pun tak boleh. Allah Ta'ala pun sebut, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu berbunuh diri kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala dengan kamu maha lembut dan juga maha mengasihani. Tak boleh. Tak boleh kita ambil sikap kita mementingkan diri sendiri. Tak boleh kita berada dalam terus degil, sedangkan kefahaman kita salah. Dalam keadaan kita bertawakal kepada Allah, kita takutkan Allah, maka inilah usaha kita yang kita tunjukkan kita turut perintah Allah, kita tidak mendedahkan diri kita kepada bahaya dan juga tidak menyebabkan diri orang lain terdedah ke dalam bahaya yang sama. Apatah lagi dalam situasi bila penyakit, maka selain daripada mencegah bagi mereka yang sudah ada gejala ataupun simptom sebagaimana yang ditunjukkan ataupun yang dinyatakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, contoh demam dan suhu badan lebih daripada 38 darjah Celsius, kesukaran dalam bernafas, dan beberapa simptom yang dinyatakan, maka wajib untuk kita segera untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan. Supaya apa? Supaya kita nak pastikan adakah positif COVID-19 ataupun tidak, bagi tindakan susulan rawatan yang mesti diambil. Usamah bin Syariq meriwayatkan bahawa seorang lelaki pernah datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala natadawa?" Qala na'am ya ibadallah, tadawaw fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan illa da'an wahidan. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa? Qala al-haram. Laki tadi datang bertemu dengan Rasulullah. Dia tanya, wahai Rasulullah, perlu ke kita berubat? Kan berubat tu usaha penyembuh tu Allah, kan? Nabi SAW jawab, ya, kena berubat wahai hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit melainkan di sana bersekali adanya penyembuhan, kecuali satu penyakit saja, satu perkara saja. Dia pun tanya, Rasulullah, apakah perkara itu? Rasulullah pun kata tua. Tua ni tak ada sakit, tak ada ubat dia. Dia sebab manusia ni akan semua akan mengalami usia tua, akan naik. Tapi dari sudut sakit apa sahaja, wajib kita berubat.
Dah, kerana di sana adanya ubat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks sekarang COVID, cara perubatan dia, cara rawatan dia adalah dengan kawalan, dan kita mencegah daripada penularan kepada pihak yang lain. Dan dalam hal ini kita tengok kes telah pun mencecah lebih 1,000 orang. Dilaporkan malam tadi 1,030 orang, dan kematian pun sudah 3,000 orang direkodkan. Sebab itu kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah sekarang, sehingga malam tadi pun Agong secara dalam talian bertitah supaya semua rakyat mematuhi perintah kerajaan. Dan pada esok hari Ahad pun Kementerian Pertahanan, Menteri Kanan Kementerian Pertahanan telah menjelaskan hari Ahad ini Angkatan Tentera akan turun membantu pihak polis dalam memastikan tempoh pergerakan kawalan ini lebih efektif, lebih berkesan bagi nak membendung orang ramai. Kalau masih ada yang tidak faham dan buat-buat tidak faham, bahkan ada yang degil, tidak mahu berada dalam keadaan berkurung, bukanlah berkurung tapi tidak keluar rumah, melainkan perkara yang mustahil. Sebab itu di peringkat Jabatan Agama Islam negeri-negeri sekalipun, Majlis Agama Islam negeri-negeri sekalipun, dan diperkenalkan oleh sultan-sultan raja-raja menangguhkan sebarang aktiviti di masjid, sama ada aktiviti sosial, aktiviti keagamaan, termasuklah penangguhan dengan ketiadaan solat Jumaat dan juga solat jemaah fardu secara beramai-ramai. Kerana apa? Kerana dalam kaedah Islam, menolak mudarat itu adalah diutamakan berbanding daripada membawa maslahat. Disebutkan dar'ul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Menolak mudarat didahulukan dari mendatangkan maslahat. Kita solat berjemaah secara ramai di masjid, itu maslahat, pahalanya besar. Pahala berada di rumah Allah, pahala iktikaf, solat jemaah pun ramai. Tapi dalam keadaan dengan rekod dan berdasarkan ahli dalam bidang dia, iaitulah pihak yang berada pada perubatan kesihatan menyatakan wabak ini boleh menular lebih cepat apabila himpunan ramai, maka kita cegah. Itu adalah lebih utama. Ini menurut kaedah Islam, bukan menurut hawa nafsu. Bukan tak boleh solat berjemaah, boleh solat berjemaah di rumah. Bukan tak boleh solat Jumaat, tak solat langsung, digantikan dengan solat Zuhur. Kan kita pun dah sebut dalam tazkirah, siri yang ketiga semalam, iaitulah takhfif isqat. Ada keringanan digugurkan Jumaat kerana ada penyakit kronik, antaranya wabak corona virus, kerana dia bersifat menular dan wabak tadi itu. Sebab itu dalam hal ini kita semua rakyat Malaysia, khususnya yang beragama Islam ni, yang kita ada hidup yang dalam pertimbangan dosa dan pahala, dalam tazkirah khas ini kita nak beritahu keadaan yang serius ini untuk kita sama-sama berusaha menolak penularan COVID-19 ini. Bukanlah suatu usaha biasa, bukanlah satu usaha pilihan, tapi dah menjadi satu kewajipan. Maksudnya apa? Jika kita mengikut arahan pemerintah dan mengikut nasihat-nasihat mereka yang pakar dalam bidang ni, maka kita dapat pahala. Sepanjang kita duduk di rumah pun dapat pahala. Kita tidak mengadakan sebarang himpunan pun dapat pahala. Bukankah hidup kita nak cari pahala? Namun apa maksud kalau kita melawan perintah, melawan nasihat tadi itu, yang akhir sekali menyebabkan mudarat kepada orang ramai, bukan sekadar tahap kesihatan, tapi telah terbukti dengan berlakunya kematian, maka kita dapat dosa. Sebab itu dalam hal ini kewajipan mencegah COVID adalah satu perkara yang mesti. Mereka yang mencegah mendapat pahala, mereka yang melanggar, yang menyebabkan berlaku mudarat ke atas diri sendiri sekalipun, bahkan yang lebih teruk ke atas diri orang lain,
boleh mendatangkan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebut la darara wala dirar. Tak boleh buat mudarat atas diri sendiri, terhadap orang lain, dan tidak boleh balas kemudaratan dengan kemudaratan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan kita niat, kita patuh kepada perintah pemerintah, itu pun termasuk dalam suruhan agama, dan dengan kita niat berusaha bersama-sama dalam setiap orang pelbagai peringkat untuk mencegah benda ini, kerana kewajipan kita mendapat pahala sepanjang tempoh 2 minggu kita duduk di rumah, tidak keluar melainkan perkara mustahak. Kita menjaga aspek-aspek kesihatan, kebersihan dan keselamatan, kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube Zuhaili Saiman, #tanda pagar duduk di rumah, stay at home.